Hai, kembali semula bersama dengan saya Nasha dalam Kaprik Adrenaline. Seperti yang saya katakan tadi, ayat race dekat track tu memang sudah tidak asing lagi dalam minda kita. Siapa lagi kalau bukan pelumba negara kita, iaitu Abang Syarul Yuzi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Apa khabar Nasha? Baik, abang apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi luangkan masa datang ke studio kami ni untuk bercerita panjang. Terlebih dahulu, abang baru saja pulang daripada kejuaraan FIM Asia Racing di Thailand kan. Ya, Jadi betul. setakat ni macam mana perkembangan musim penuh tahun ni? Okey, so far alhamdulillah sebab kami boleh katakan pasukan rookie. Kita dah 3 tahun tak kembali ke ARC. So semua perkembangan sangat baiklah dari masa ke semasa, praktis ke praktis. Jadi insyaAllah pada round kedua nanti kita akan much better. Okey, sebenarnya banyak lagi saya nak tanya. Kami ada sediakan VT kompilasi abang. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita layan dulu VT ni. Wow. Itu dia zaman muda Abang Yuzi. Saya kecil lagi waktu tu. Rasa tengok sedih. Masa tu gigi penuh, sekarang gigi dah tak ada ni. Zaman berubah abang kan. Itulah pasal. Memang fenomena lah nama Syarul Yuzi ni. Mungkin ramai dah tahu kisah abang perjalanan jadi seorang pelumba ni kan. Tapi apa kata abang ceritakan lagi bagaimana figura seorang Syarul Yuzi. Yalah, so far syukur alhamdulillah. Kenaikan saya daripada seorang kawan, iaitu nama dia Ayus daripada Kampung Medan. Dia yang telah membawa saya mencuba dalam bidang sukan pemotoran dalam track. Dari semasa ke semasa saya telah dipinang dengan pasukan Petronas dan dari 1995 dari situ 1995 dari situlah karier saya bermula lah. Kalau ikutkan Nasha masa tu abang memang king lah. King dia kenapa? Abang naik motor RZ menang. Penta menang, naik motor SS menang, naik motor TZR menang. 4 kali ni turun pakai helmet ni. Memang ramai yang meminang lah. Masa tu ada Marlboro, ada ramai. Tetapi tertarik dekat Petronas. Sebab kan saya hanya berminat kali hijau je pada masa tu. Jadi saya cukup bersyukur, saya berucap terima kasih kepada Petronas dan juga masa tu Tong Weng Kit yang telah melihat saya dan telah membawa saya ke peringkat yang lebih tinggi. Ketika saya sampai di Eropah, Nasha, saya pergi masuk sana, astagfirullahaladzim, sejuknya negara ni. Negara ni sejuk gila. Lepas tu rasa macam, boleh ke berlumba macam ni kan? Sebab saya berlumba sebelum ni semua negara di dalam negara Asia. Bila dalam negara Asia, cuaca lebih kurang. Betul. Hujan, panas saja. Tapi pada masa yang sama, bila pergi ke Eropah tu dengan cuaca berbeza, saya tak tahu bercakap, saya tak tahu apa. Saya rasa macam, saya rasa saya nak fly balik je. Tetapi pada masa yang sama, saya berfikir, ini adalah saya punya cita-cita. Jadi ini salah satu peringkat untuk saya pergi mendapat orang kata peluang saya pergi ke peringkat lebih tinggi, iaitu di World Championship. Dan saya ada pelumba muda yang menjadi juara Asia yang pertama pada umur saya 20 tahun. Dan rekod saya itu telah dipecahkan oleh rider saya sendiri, Zakwan Zaidi, pada tahun 2014 ketika umur dia 19 tahun. Kita nak korek semua dalam ni. Macam mana boleh jadi pelumba tu bang? Terdetik tu. Okey, detik itu salah satu dia, Ayus tu pandai buat motosikal. Dia telah orang kata memberi saya untuk mencuba motosikal dia dekat track. Kalau ikutkan background tu memang tak ada Nasha. Saya pun tak tahu macam mana bila saya bawa dekat track tu, saya rasa macam, bestnya jalan dia luas. Tahun 93-94 tu, saya adalah salah satu yang termuda ketika tu. Jadi perhatian dekat saya tu masa tu lebih. Life seorang pelumba yang sangat baik adalah saya dan juga Zulfahmi Khairuddin. Tak ada jatuh, tak teruk, tak melibatkan patah dan sebagainya. Halangan tu memang nak pergi ke puncak tu memang sangat baik.
Sebab itu pepatah kata tuah apa? Tuah orang. ayam. Tuah ayam nampak di Nampak di kaki. kaki. Tuah orang kita tak tahu kan. Jadi pepatah tu memang betul. Waktu tu abang pelumba pertama. Lepas tu ada kru pertama yang pergi dari Malaysia kan. Saya pernah dengar cerita daripada Chief Rosdi. Agak adventure juga kan masa tu. Memang adventure Nasha. Ada seorang Mak Saleh tu, dia bukan Spanish lah. Tapi dia tanya soalan, dekat motor saya tu, Malaysia tu apa? Saya cakap, Malaysia tu apa? Saya cakap lah, this is my country. Your country where? Saya cakap where? Do you know Thailand, Singapore? Singapore, yes. Singapore yang besar kecil, kuku tu dalam peta kan. Dia boleh tahu. Malaysia yang besar tu tak boleh. Ketika tu Nasha memang sangat susah Nasha. Nak berhubung dengan family tak boleh, nak berhubung dengan girlfriend tak boleh, semua susah. Tapi bang, apa perkara yang paling abang tak boleh lupakan sebab tu dekat sana? Paling teruk sekali saya tak boleh lupakan ketika saya jatuh lah Nasha. Pada tahun 1998 saya jatuh, saya retak tulang belakang saya. Saya duduk dekat hospital hampir 2 bulan. Dari segi makan, hidup di sana itu adalah normal. Kita sebagai seorang perantau kan. Dan bila saya lihat kadang-kadang saya sendiri tergelak masa zaman saya tu 97 tu. Apabila kat sini saya melihat bangla-bangla bawa plastik jalan kaki kan. Dulu masa saya kat sana, weh kau ingat tak macam Cik Brody? Kau ingat tak dulu kita pergi Sabeko kan? Bawa plastik tu pergi balik rumah. Kan. Jadi itu kan rasa macam tu lah. Saya nak tanya abang satu lagi soalan. Perbezaan abang tengok pelumba sekarang yang pergi ke Europe dengan abang yang pergi dulu. Banyak kemudahan yang mereka dapat sekarang kan. Itu memang betul Nasha. Kalau dulu diingatkan kan, dulu masa abang pergi, abang tengok tiket flight. Pergi on Januari. Balik dia tak ada. Tiket tu ulang alik. Okey, tak ada. Jadi kita bila nak tunggu bulan 12 ke bila kan. Itu salah satu cabaran dia lah. Beza dia sekarang ni dia orang dah pergi dan balik Umur 13 dah boleh jadi pelumba abang. Betul. Jadi memang abang kat sana waktu tu memang pernah terfikir ke untuk macam sekarang ni? Masa saya kat sana dulu, masa saya Spanish Championship, masa tu Lorenzo umur dia 10 tahun. Lorenzo umur 10 tahun. Dia dah boleh berlumba dalam dah boleh mengambil lesen. Tapi dekat Malaysia masa ketika tu masih lagi nak ambil lesen umur 16 tahun kerana ada lesen memandu. Tapi selepas tu fenomena tu bertukar, lahirnya pelumba-pelumba muda sekarang ni 13 tahun. So far alhamdulillah lah, orang kata Malaysian Cup Prix, orang kata melihat perkara tu sangat baik orang kata untuk pembangunan sukan dalam negara kita. Kalau rasanya nak tunggu ada lesen motor sampai sekarang saya tak sampai sekarang tak berlumba. Sebab saya sendiri tak ada lesen dekat luar, abang ada lesen lumba je. Jadi cerita kita ni makin rancak sebenarnya. Tapi kita nak berehat sebentar dan anda semua jangan ke mana, kita akan kembali semula selepas ini. Okey, kembali semula bersama dengan saya, Nasha, dan masih lagi bersama dengan legenda pemotoran negara kita, Abang Sharul Yuzi. Tahu abang pun terlibat dengan klinik Cup Prix. Abang ada pasukan abang sendiri. Jadi, apa visi abang dalam pasukan ini dan apa kriteria pelumba yang abang nak ambil untuk berada dalam pasukan Yuzi? Okey Nasha, kalau kita lihat klinik Cup Prix ini telah telah dibuat daripada tahun 2003. Abang adalah penceramah, orang kata jurulatih yang pertama. Daripada Malaysian Cup Prix buat klinik Cup Prix tu, itulah lahirnya pelumba muda-muda. Contoh dia Hafiz Shahrin, Zulfahmi Karun. Sebab dia, kita pergi kepada setiap negeri. Bila pergi setiap negeri, ibu bapa ataupun penduduk-penduduk setempat yang ingin menyertai klinik Cup Prix, daripada situ baru mereka tahu macam mana nak masuk dalam perlumbaan. Sebab dalam klinik tu, modul dia adalah orang kata pendedahan dari segi teori. Melahirkan pelumba ni sebenarnya abang tak adalah bagus mana melahirkan pelumba. Cumanya apa yang abang bekalkan, saluran-saluran dan cara untuk menjadi rider profesional. Rider yang ada ni semua tahu macam mana nak mengendalikan motor racing. Cumanya kadang-kadang planning, dari segi persiapan, orang kata dari segi psikologi dan sebagainya lah. Itu yang sangat penting. Mungkin penonton di luar sana yang tak tahu pasal sukan pemotoran ni, mungkin mereka hanya berfikir bawa motor, laju nak menang. Tapi banyak planning dia. Satu Nasha, seperti atlet lah. Kita nak berjaya, kita nak laju, kita nak bagus dalam setiap apa yang kita ceburi, kita punya fizikal, mental, semua perlu kuat juga. Tapi saya nak tahu juga, nak masuk pasukan Yuzi, apa kriteria yang abang perlu berada di pasukan Yuzi? Komitmen dia bukan hanya dari segi riding style, tetapi dari segi kehidupan dia. Apabila saya message, apabila saya call, dia akan reply. Itu salah satu komitmen yang saya lihat lah.
sekarang ni perlumbaan adalah perlumbaan dalam satu grup yang besar. Kalau ikutkan dulu abang berlumba lebih kurang pun fight 2-3 orang saja. Tapi kalau ikutkan sekarang ni dalam perlumbaan Capri, dalam perlumbaan Asia, even dalam MotoGP sekalipun, kebanyakannya almost 10 atau 15 orang. Lepas tu tak tahu siapa boleh menang. Siapa boleh menang. Jadi perasaan tu untuk abang bagi tahu kepada rider, abang tak boleh bagi tahu sebab abang tak merasa sebagai manager, coach dan kepada mereka semua hanya beri semangat saja. 27 orang tu semua pun ada plan, semua pun nak menang. Jadi pandai-pandailah. Ada rezeki. Cuba abang percaya kepada rezeki lah. Tapi yang menafiknya orang katakan abang kan, mana tak tumpahnya kuah kalau tak kena nasi. Syahrul Shazras, anak abang sendiri yang sekarang ni yang meningkat naik. Ternampak peningkatan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Shazras. Abang memang dah planning nak suruh Shazras berlumba ke? Ibu dia bagi ke? Okey Nasha, kalau ikutkan seawalnya memang kalau ikutkan pengalaman dari segi seorang pelumba tu, abang dah tahu. So abang tak nak anak abang tu sakit seperti abang. Jadi kemungkinan abang boleh salurkan dia ke bidang yang lain. Tapi dalam pada masa sama, dia tidak menunjukkan ke arah tu. Dia menunjukkan ke arah racing. Pasukan abang, UZ Racing adalah satu pasukan yang paling kurang pergi praktis. Apa yang ada pada rider-rider saya ni seperti Azroy, Shazras dan yang lain, usaha mereka sendiri. Ya, usaha mereka. Sebab kita memang kalau ikutkan tadi sebelum first race, memang kita tak ada training pun. Jadi saya tak mengharapkan Shazras pergi sampai juara MotoGP. Bagi saya dia dapat jadi juara Capri dan juara Asia, bagi saya dah cukup. Memang perasaan bila tengok ahli keluarga sendiri Nasha, memang lain. Saya faham perasaan dia. Bila kita tengok dalam perlumbaan tu, bila saya tengok dalam perlumbaan tu, dia memang sentiasa ada kat sana. Tapi saya tak expect yang dia boleh memenangi perlumbaan. Bila saya tengok last lap tu, saya tengok dua rider saya berada di depan, saya cakap habis. Dekat sana ada satu turn 4 tu, satu yang panjang. Tetapi dalam badan yang sama, Azwar tu ada sikit keluar sedikit. Saya dah cakap dengan Syah, you boleh lead. Lepas tu saya tengok gap yang tu, saya cakap ni cukup untuk menang ni. Kerana nanti saya, cepatnya dia rezeki tu sampai kat dia kan. So alhamdulillah lah, saya bersyukur saya ada niat masa tu. Shazras podium saja, saya akan buat kenduri, saya akan buat korban. Dan saya tahu perasaan menang di kategori premier yes, Nasha. Ya Nasha, itu salah nombor satu. Bukan nombor mudah. Satu. Bukan mudah. Ya memang track tu orang kata track semua orang boleh menang. Boleh katakan yang dekat CP FAO yang menang, boleh kata orang yang lebih kurang sama je. Tetapi pun muncullah Shazras ni. Saya jadi macam saya sendiri tak percaya. Percobaan pertama musim 2023 bang. Itulah. Basically memang syukur alhamdulillah lah. Sekarang ni saya nak dia menang race, dia dah dapat dah. Dia macam sekelip mata. Saya faham sangat perasaan abang tu. Kita nak juga abang sebagai pelumba legenda kan, pemotoran negara. Apa nasihat abang dekat orang dekat luar sana yang memandang sukan pemotoran ni sebagai sukan je? Sukan pemotoran ni sebenarnya adalah satu sukan yang sangat baik. Dia boleh menjana income kepada rider dan juga peserta yang berada di sekeliling. Kepada yang berminat untuk menjadi seorang pelumba, kita banyak platform. Okey, sekarang ni macam Malaysian Capri ada 3 kategori one make race. Betul. Honda, ada 2 Yamaha. Jadi platform tu ada mini Capri lagi bang. Ada mini Capri, terbuka, ramai. Sepanjang 30 tahun lah katakan abang dalam sukan pemotoran kan. Ada tak perkara yang abang kesalkan, yang tersimpan lama dalam hati? Abang tak boleh lama dalam MotoGP. Abang berada di sana 3 tahun. So semasa 3 tahun tu peningkatan yang sangat baik. So bila peningkatan sangat baik tu tiba-tiba terus hilang. Sebab itu saya sentiasa sekarang cakap dengan pelumba saya, ketika peluang tu ada di depan mata, janganlah kita leka. Ambil peluang tu. Sukses tak sukses tu terpulang. Orang katakan impian direalisasikan oleh Petronas. Jadi apa makna Petronas dekat hati abang? Bagi abang, Petronas tu adalah salah satu pengaliran. Kalau kita lihat Nasha, minyak tu bila kita tembak dekat kereta dia mengalir kan. Bagi abang, Petronas tu sumpama tu. Kesetiaan abang kepada Petronas sentiasa ada. Sentiasa bersama Petronas. Sentiasa bersama Petronas. Ya, Petronas sentiasa di hati abang. Tanpa Petronas, tanpa Syahrul Yuzi. Bukan mudah sebenarnya nak jadi seorang pelumba macam abang Syahrul Yuzi. Mana-mana bang, memang saya katalah mesti orang akan kata race dekat track. Satu lagi Syahrul Yuzi. Bila muka ni masuk berita TV3 ke RTM ke kan, dia ni king lah. Dia ni orang yang popular lah. Betul. Saya pun sebenarnya cukup bangga berada sebelah abang Yuzi ni. Dulu tengok dekat TV je. Hari saya dah mula berbual sendiri abang. Kebanyakannya sukan pemotoran kat Malaysia ni kalau tanpa Capri memang takkan ada pelumba-pelumba yang ada sekarang ni. Satu number 30 tu
benda yang sangat bagus kepada abang. Jadi bang, kita sebenarnya masa sangatlah mencemburi. Dah nak habis dah. Aduh. Saya sebenarnya banyak lagi nak bual dengan abang ni kan. Tapi bang, ada tak kata-kata akhir untuk semua yang peminat-peminat abang kat luar sana ke, yang berada dalam sukan pemotoran ke? Saya mengucapkan ribuan terima kasih lah. Salah satu dia kepada Petronas, kepada Malaysian Capri dan juga kepada Honda dan juga penaja-penaja saya pada tahun ni. Yang minat sukan pemotoran ni, yang minat untuk menjadi seorang pelumba dan minat menubuhkan pasukan, Malaysian Capri adalah salah satu platform yang baik untuk kita menceburi bidang sukan pemotoran. Apa yang menjadikan abang lega sekarang ni, tangisan abang semua tu apabila abang melihat Syazaz menang dekat Sepang tu hari. Itu ada paling terkesan. Itu ada paling sepanjang terkesan. perjalanan abang. Ya, sepanjang 30 tahun perjalanan abang kan. Dia adalah anak abang seorang. Dia lah segalanya bagi abang. Anak sendiri dia lain. Dia tak boleh nak explain lah. Yalah, orang kata syukur alhamdulillah. So semuanya telah diberi kepada saya. Cuba saya harap saya tidaklah orang kata tinggi diri atau sebagainya lah. So saya bersyukur dan saya tahu dunia kita ni kita kena sentiasa pandang bawah. Apa pun terima kasih bang sebab sudi luangkan masa datang share. Kalau ada lagi tolonglah saya sebenarnya tak habis lagi nak share ni. Masa sangat mencemburi kita bang. Last, penonton pun nak dengar juga tagline abang tu. Okey. Kalau nak race lah kat track. Okey bang, terima kasih banyak.